Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang diberi nama Nur Azim binti Uthman merupakan pelajar tahun 2 Usuluddin dengan Kaunseling yang memegang nombor pelajar 056005. Yang dihormati Ustaz Dr. Kamaruddin bin Awad merupakan pensyarah bagi subjek kepimpinan Islam dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Memartabatkan Bahasa Melayu Melalui Pendidikan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, memartabatkan bahasa Melayu bermaksud meletakkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukan sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan. Tujuan utama memartabatkan bahasa Melayu adalah kerana bahasa Melayu telah menduduki tempat yang tinggi sebagai bahasa moden kerana telah memenuhi semua syarat seperti berikut. Yang pertama, bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan bermula dari tadika sehinggalah ke peringkat universiti. Yang ketiga, bahasa perdagangan terutama di Indonesia. Yang keempat, bahasa agama. Yang kelima, bahasa kebudayaan dan kesusasteraan. Yang keenam, bahasa parlimen dan bahasa mahkamah ataupun bahasa undang-undang. Daripada semua bahasa negara-negara dunia ketiga yang merupakan tanah jajahan, hanya bahasa Melayu sahaja yang memenuhi syarat ini. Mengikut kajian pada tahun 1992, jika dilihat bilangan penutur di dunia, bahasa Melayu menduduki tempat ke-6 iaitu kira-kira 200 juta penutur. Ternyata bahawa daripada segi jumlah penuturnya, bahasa Melayu cukup kuat. Jumlah negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi atau nasional telah digunapakai oleh 4 buah negara iaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Kesimpulannya, dalam sistem pendidikan sesudah merdeka sudah mula terbinanya falsafah yang mendasari pendidikan bahasa Melayu di negara ini iaitu bahasa Melayu sebagai asas perpaduan rakyat berbilang keturunan, atau dengan konsep yang lebih luas lagi, bahasa Melayu sebagai salah satu asas pembinaan negara. Saudara-saudari sekalian, telah lebih 50 tahun kita merdeka dan selama tempoh itu kita telah menyaksikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menunjangi setiap lambang kedaulatan dan perpaduan negara melalui kedudukannya sebagai asas kebudayaan nasional, sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang rasmi. Bahasa Melayu sudah banyak mengambil alih peranan yang dahulunya dimainkan oleh bahasa Inggeris. Antaranya, bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu. Dalam konteks ini, sikap pelajar yang sering menganggap bahasa Melayu itu mudah kerana bahasa Melayu itu bahasa pertuturan mereka seharian perlu dikikis sama sekali. Semua pelajar dan guru harus meletakkan bahasa Melayu di tempat yang sewajarnya dalam hal di sekolah. Lantaran itu, mereka harus membiasakan diri menggunakan bahasa Melayu yang betul, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Amalan ini dapat memberikan kesedaran kepada mereka bahawa bahasa Melayu yang betul sahaja harus digunakan. Cara ini juga dapat menanamkan semangat cinta kepada bahasa Melayu. Seboleh-bolehnya galakkan pelajar memilih bahan-bahan bacaan tambahan yang ditulis dalam bahasa Melayu yang betul dan baik susunan bahasanya. Bahan-bahan ini mungkin sedikit bilangannya, namun benda yang sedikit kalau dimanfaatkan tentu akan memberi makna yang besar kepada kita semua. Pelajar-pelajar harus digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan bahasa Melayu di sekolah. Persatuan-persatuan bahasa di sekolah perlu memperbanyakkan aktiviti yang dapat meningkatkan daya berbahasa pelajar-pelajar selain daripada pertandingan bahas, syarahan diskusi bersama tokoh-tokoh bahasa yang diundang khas, gerakan bulan bahasa peringkat sekolah, kempen bahasa dan sebagainya.
Perkara paling penting dalam soal pemantapan bahasa di sekolah ialah peranan guru itu sendiri. Guru sering dianggap sebagai satu contoh terbaik yang menjadi ikutan pelajar. Oleh itu, guru-guru bahasa harus peka terhadap penggunaan bahasa Melayu standard. Sebolehnya elakkan menggunakan bahasa dialek, bahasa campuran dan bahasa basahan ketika berhadapan dengan pelajar-pelajar. Seandainya guru sendiri tidak peka terhadap penggunaan bahasa Melayu, pelajar apatah lagi. Dalam hal ini, guru memainkan peranan yang penting dalam memupuk minat pelajar untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Sikap guru itu sendiri yang sebaiknya dapat menunjukkan keyakinan, kesungguhan dan minat serta sikap yang positif terhadap bahasa Melayu. Pelajar tidak mungkin menghayati dan mencintai bahasa Melayu tanpa kesungguhan daripada guru. Sebelum tahun 1970, hampir semua kursus di kolej dan universiti dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Perubahan secara beransur-ansur dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar kursus di peringkat kolej dan universiti pada tahun 1970-an dan pada awal tahun 1980-an merupakan sebahagian daripada dasar kerajaan untuk membentuk negara Malaysia yang bersatu padu. Nilai bahasa Melayu menjadi tinggi kerana kebanyakan kerja yang pesat berkembang di sektor awam mewajibkan permohonannya lulus kurang-kurangnya dengan kredit bahasa Melayu pada peringkat SPM. Semua urusan dengan kerajaan perlu menggunakan bahasa Melayu. Generasi muda daripada pelbagai keturunan yang cekap dan fasih dalam bahasa Melayu telah menerima bahasa tersebut sebagai bahasa mereka. Pensyarah IPTA daripada pelbagai ilmu mempelajari dan menguasai bahasa Melayu untuk menyampaikan kuliah. Mereka menguasai istilah dan konsep dalam bahasa Melayu dan menterjemahkan bahan-bahan pengajaran daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pelajar IPT boleh menjawab soalan peperiksaan dalam bahasa Melayu. Disertai sarjana dan doktor falsafah juga boleh ditulis dalam bahasa Melayu. Semua ini membawa perkembangan dan penggayaan yang terbesar terhadap bahasa Melayu di Malaysia. Sejak tahun 1996, beberapa akta pendidikan negara telah diluluskan oleh Parlimen dan berkuat kuasa sehingga sekarang. Semua akta ini bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan negara, khususnya pendidikan tinggi. Antara akta yang penting dalam konteks penggunaan bahasa Melayu ialah Akta IPTS 1996. Kini, aspek falsafah bahasa dan falsafah pendidikan bahasa kian mengukuh di IPTA melalui penawaran mata khusus di peringkat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana di samping disertai di peringkat ijazah doktor falsafah. Sebagai seorang guru bahasa Melayu, sewajarnya menguasai aspek falsafah ini selain memahami falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru menyentuh tentang teori falsafah bahasa. Terdapat 3 prinsip asas, iaitu: pertama, kegiatan berbahasa mestilah menggunakan nahu yang betul untuk mencapai objektifnya. Kedua, kegiatan berbahasa mestilah melibatkan penyampaian maklumat yang betul dan benar. Dan yang terakhir sekali, kegiatan berbahasa adalah satu ibadah. Hal ini sewajarnya diperluaskan kepada para guru yang mengajar di sekolah rendah dan menengah sebagai suatu aktiviti yang baharu. Taraf penguasaan bahasa Melayu pelajar-pelajar di sekolah, khususnya dalam aspek lisan dan tulisan, harus diperbaiki dan ini menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama para pendidik yang mengajar bahasa, untuk memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul agar masalah ini tidak berlarutan hingga ke peringkat menengah atas. Pandangan ini merupakan satu titik tolak bagi guru-guru untuk mencari formula bagi mengatasi kelemahan penguasaan bahasa pelajar-pelajar yang masih terus melakukan kesilapan dari semasa ke semasa. Saudara-saudari yang dihormati, pada akhir kalamnya, taraf penguasaan bahasa Melayu pelajar-pelajar di sekolah, khususnya dalam aspek lisan dan tulisan, harus diperbaiki. Dan ini menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama para pendidik yang mengajar bahasa, untuk memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul
agar masalah ini tidak berlautan hingga ke peringkat menengah atas. Pandangan ini merupakan satu titik tolak bagi guru-guru untuk mencari formula bagi mengatasi kelemahan penguasaan bahasa pelajar-pelajar yang masih terus melakukan kesilapan dari semasa ke semasa. Jika difikirkan balik, berbagai-bagai kaedah pengajaran yang hebat mungkin dapat dicipta dan pelbagai pendekatan menganalisis bahasa dapat dicuba, tetapi masalah yang timbul daripada sikaplah yang paling sukar diatasi sebenarnya. Dalam memperkatakan kelemahan-kelemahan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bahasa Melayu khasnya, kita harus sedar bahawa rendahnya tingkat penguasaan bahasa dalam kalangan pelajar mencerminkan rendahnya tingkat penguasaan bahasa di kalangan masyarakat umum kita. Dengan berakhirnya itu tadi, maka berakhirlah penyampaian saya pada hari ini. Sekian saja pidato saya kali ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi